terlibat Tun Dr. Mahathir dan juga Azmin. Saya sebut nama Azmin, saya tak sebut nama Muhyiddin ya. Sebab Azmin ini adalah bekas Timbalan Persediaan Keadilan. Jadi Azmin juga memainkan peranan yang begitu besar di dalam pengkhianatan yang berlaku sehingga jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Dan mengapa saya mengatakan bahawa sekarang ini saya berpendapat bahawa tidak perlu lagi Pakatan Harapan mengangkat Tun Dr. Mahathir sebahagian daripada saf kepimpinan di dalam Pakatan Harapan. Cuma saya boleh bersetuju sekiranya Pakatan Harapan boleh menerima kerjasama bukan sahaja daripada Mahathir, bahkan kita boleh menerima kerjasama daripada mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak untuk membantu kita mencapai kejayaan, membantu kita untuk merubah negara ini, dan lebih penting lagi untuk membantu kita untuk menjadikan negara ini benar-benar melaksanakan reform. Maka ada yang bertanya, kalau begitu mengapa kita dahulu menerima Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ini soalan yang selalu orang tanya. Dan kenapa sekarang kita banyak bercakap untuk menolak Tun Dr. Mahathir berada dalam Pakatan Harapan? Ya, sebenarnya kalau tidak perlu saya beri jawapan, mungkin tuan-tuan saudara-saudara sudah tahu jawapannya. Kerana kebencian kita dan kita merasakan tidak boleh lagi menerima Tun Dr. Mahathir apabila setelah berlakunya pengkhianatan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir berulang kali menjelaskan bahawa beliau tidak terlibat. Beliau bukan orang yang merancang pengkhianatan ini. Dan beliau sehingga kini katanya masih lagi mahu menentang UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, ya, apa-apa nasional lagi lah. Ya. Tun kata beliau masih lagi mahu menentangnya dan beliau masih lagi mahu bekerjasama dengan rakan kita iaitu Amanah dan juga DAP. Itu apa yang Tun katakanlah setelah beliau meletakkan jawatan, setelah beliau berjaya memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Ya, sebenarnya ramai yang tidak faham bahawa pengkhianatan ini berlaku walaupun bukan secara langsung daripada Tun Dr. Mahathir. Ia berlaku adalah antara Muhyiddin, Azmin dan juga dibantu oleh musuh-musuh kita dalam politik iaitu UMNO dan PAS. Sebab itu pengkhianatan ini berlaku. Tetapi ruang pengkhianatan ini terjadi apabila Tun Dr. Mahathir memberikan ruangnya, memudahkan kerja-kerja pengkhianatan ini. Ini yang saya rasa saya tidak boleh nak maafkan dan saya tidak boleh kata Tun boleh nafikan bahawa tindakan beliau meletakkan jawatan secara tiba-tiba tanpa mengadakan perbincangan, minta pendapat daripada rakan-rakan daripada DAP, Amanah dan juga Keadilan, meletakkan jawatan serta-merta. Dan setelah dinasihatkan oleh Agong supaya tidak meletakkan jawatan, beliau masih lagi mahu meletakkan jawatan. Kononnya atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada partinya iaitu Parti Bersatu. Ya, kita tahu bahawa Bersatu di bawah Muhyiddin menggerakkan ahli-ahlinya menjerti dalam Bersatu untuk keluar dari Pakatan Harapan. Begitu juga Azmin dengan kumpulan-kumpulannya, ya, yang khianat dengan keadilan juga membawa anggotanya keluar. Dan ini dijadikan alasan oleh Tun, iaitu kenapa Tun meletakkan jawatan. Yang sebenarnya kerajaan tidak lagi tumbang. Belum tumbang hanya kerana Muhyiddin ataupun Azmin meletakkan jawatan. Muhyiddin ataupun Azmin keluar dari Pakatan Harapan. Kalau kita lihat bilangan jumlah ahli parlimen yang ada pada Muhyiddin ketika itu dan juga Azmin, kalau dia keluar dari Pakatan Harapan ketika itu kerajaan tidak lagi tumbang. Sekiranya Tun tidak meletakkan jawatan. Kalau saya menjadi Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, kalau saya rasa saya tidak ada lagi maruah untuk menjadi Perdana Menteri kerana tidak lagi mendapat sokongan daripada ahli-ahli parti sendiri iaitu Parti Bersatu, saya akan menyerahkan jawatan saya. Kalau tak suka pada Anwar Ibrahim pun kita boleh serah kepada Dr. Anwar Rizal. Itu tindakan yang saya rasa lebih bijak. Dan Tun tidak akan dipersalahkan. Ya, sekali beliau meletakkan jawatan dan
menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Dr. Azizah. Kebetulan dia adalah timbalan Perdana Menteri. Ya. Ataupun kalau dia berpegang kepada janji, beliau terus saja serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas itu apa yang berlaku, sama ada Datuk Seri Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen, sekurang-kurangnya Tun boleh melepaskan tengkuknya, boleh menjawab bahawa beliau tidak bersalah. Beliau serahkan jawatan, tetapi ahli parlimen tidak menyokong Wan Azizah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi peluang ini tidak digunakan oleh Tun, kerana beliau tahu dan beliau sedar sekiranya beliau serahkan kepada Datuk Seri Wan Azizah, sudah pastinya Datuk Seri Wan Azizah tidak pegang lama jawatan itu dan akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana ini janji kita dalam Pakatan Harapan. Datuk Seri Wan Azizah ini orang yang berpegang kepada janji. Sebab itulah masa menghadap yang duli yang Tuan Agong, selepas kita menang PRU, apabila tuanku memberikan ruang ataupun minta pandangan Datuk Wan Azizah sama ada beliau mahu menjadi Perdana Menteri, kerana beliau adalah Presiden Keadilan. Sewaktu itu logo keadilan digunakan dalam PRU dan beliau adalah orang yang menandatangani watikah semua calon DAP, Amanah dan juga Bersatu. Dan sebagai seorang tuanku ketika itu, memang wajar beliau bertanya kepada Datuk Seri Wan Azizah, adakah beliau boleh jadi Perdana Menteri? Kerana beliau adalah Presiden Parti Keadilan yang mendapat majoriti di dalam parlimen. Tetapi Datuk Seri Wan Azizah ini berpegang kepada janji. Ya, berpegang kepada janji. Beliau menolaknya dengan baik dan beliau menyatakan bahawa Perdana Menteri yang janjikan oleh Pakatan Harapan itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka Tun jadi Perdana Menteri. Dan sepatutnya apabila berlaku krisis langkah Sheraton, ya, sepatutnya tindakan yang paling baik ataupun yang paling bijak, Tun ni bukannya orang baru dalam politik. Dia pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Ya, beliau pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan orang yang dikatakan hebat, ya, bukan saja di Malaysia, malahan seorang tokoh yang dikenali di dunia. Takkan beliau tidak boleh berfikir dengan bijaksana bagaimana dalam keadaan begitu beliau nak selamatkan Pakatan Harapan. Bukan senang nak jadi kerajaan, ya, berpuluh tahun kita berjuang. Dan bukan senang juga Tun nak diangkat sebagai Perdana Menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Diangkat oleh teman-teman yang pernah menjadi musuh ketatnya, yang pernah memenjarakan, ya, Mamat Sabu pernah dipenjarakan, Anwar Ibrahim apatah lagi lah. Ya, bukan mudah kedua-dua pemimpin ini, termasuk Lee Goh Eng. Bukan mudah mereka nak terima Tun sebagai Perdana Menteri. Sepatutnya ada sedikit nilai, ya, terima kasih, ya, kepada ketiga-tiga pemimpin ini yang memberi ruang kepada Tun jadi Perdana Menteri. Tetapi kenapa tergamak beliau meletakkan jawatan tanpa meminta pandangan dan sebagainya. Ini pada saya satu pengkhianatan yang Tun lakukan untuk memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat ini masuk untuk menjadi kerajaan pintu belakang. Jadi Tun tidak boleh melepas tangan, mengatakan beliau bukan orang yang terlibat dalam langkah Sheraton, beliau tidak hadir dalam langkah Sheraton. Tetapi kita semua tahu, dalam mesyuarat Bersatu, beliau tahu bahawa Bersatu dan juga Puan Azmi ini merancang untuk mengadakan tindakan seperti ini. Beliau tahu sepatutnya beliau lebih baik berbincang dengan teman-teman. Beliau kena beritahu rakan-rakan yang lain bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini sedang cuba untuk disabotaj ataupun sedang untuk dikhianati. Apakah langkah yang perlu kita buat? Waktu itu mungkin rakan-rakan kita boleh bagi pandangan kepada Tun untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi beliau senyap, beliau diam-diam atas alasan beliau hilang kepercayaan daripada Bersatu, maka beliau letak jawatan seolah-olah Pakatan Harapan ini adalah kepunyaan Bersatu. Ini yang kita pertikaikan. Beliau hilang kepercayaan daripada ahli Bersatu. Beliau letakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Seolah-olah beliau merasakan bahawa Pakatan Harapan ini tunjangnya adalah Bersatu. Ini kesilapan Tun. Bahawa beliau lupa dalam Pakatan Harapan itu PKR ada punya pengaruh yang besar. DAP juga ada mempunyai pengaruh yang besar. Termasuk juga Amanah. Di antara orang-orang yang lama dalam politik. Apakah tidak ada terfikir, ya, masa itu Tun untuk berbincang strategi apakah yang perlu dibuat untuk menghalang pengkhianat-pengkhianat ini. Tetapi Tun tidak berbuat demikian. Beliau melepaskan tangannya dan mengatakan menyalahkan Muhyiddin. Tidak pernah sekalipun beliau menyalahkan Azmin dalam apa-apa ucapan yang sekalipun, saya pun tak tahu.
kenapa Tun tidak pernah menghentam Azmin, mengecam Azmin, ya? Sedangkan Azmin di antara orang yang juga memberi peranan di dalam pengkhianatan ini. Tapi beliau menghentam Muhyiddin Yassin.